billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihat lagi tubuh badan kita, hidup lagi kita hari ini. InsyaAllah kita sambung bersama, membaca bersama surah Isra, surat 290 hari ini insyaAllah. 290 ayat 76 sampai 86 yang penerbit pilih bab sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Saya ulang-ulang balik. Yang kita buat pagi-pagi ni ringkasan semata-mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah mentadaburkan ayat suci Al-Quran ni. Ya. Di mana majoriti di luar sana tak tadabbur pun, baca dan baca. Kita tadabbur, tapi tak cukup untuk kita tadabbur saja. Kata kunci dia Al-Quran ni apa dia? Pertamanya memanglah baca, mestilah baca dengan tartil, cantikkan bacaan dengan tajwid. Tartil itu maksud dia bertajwid ya. Tidak perlu menghafaz tajwid, tapi kena pandai membaca bertajwid. Hukum akan tajwid tu ini datang daripada saya yang tak ngapa hukum lah. Tak faham pun tak apa. Tetapi membaca tu wajiblah kita bertajwid. Dengan menjaga tajwid, automatik akan berlagu. Betul tak? Dengan membaca bertajwid, automatik akan berlagu. Kita jaga mat dia, kita jaga makhrajnya, harakatnya berapa, automatik akan berlagu. Tapi kalau tak belajar tajwid, dia akan berlagu dulu. Dia akan berlagu dulu. Dan lagu tu lagu macam musabaqah tu lah. Lebih kurang lah. Masing-masing bawa lagu masing-masing. Dan majoritinya salah. Kalau tidak belajar tajwid. Membaca bertajwid. Kemudian kita tadabbur pagi-pagi ni untuk memahami kalam suci Allah ni. Untuk apa? Untuk kita akur perintahnya, akur akan larangannya. Dan berusaha untuk kita menyampaikannya. Kenapa dia ulang-ulang? Inilah yang tuan-tuan guru juga ulang pada saya. Saya ini macam burung kakak tua. Macam Izan dia tahu dah. Kalau hujung minggu tu tuan guru cakap apa, Cik Asri minggu ni akan cakap lah benda sama. Tuan guru pun pesan. Sebab apa? Kalau kita duk baca, kelas, faham, tapi tak buat, maksud dia tak berdegihlah hati kita, tak terasalah kita. Mana khauf dan rojak itu? Tak mari. Kita pandai je. Khauf ialah berikut. Kenapa awak nak bekerja di luar pilihan? Saya nak bekerja di luar pilihan sebab saya yakin saya akan boleh menjadi kerja yang bagus. Saya boleh bekerja berkumpulan. Dia jawab standard je kan? Jawab standard je, jadi tak boleh. Kita kena ada rasa. Jadi rasa kita tu penting, kita tengok ke tak tengok amalan kita. Tengok amalan kita, adakah amalan kita tu bertambah dengan ilmu yang Allah bagi. Adakah bimbang kita tu lebih bila ancaman yang Allah kemukakan. Apakah kita punya pengharapan tu lebih bila tengok azab api neraka dengan nikmatnya syurga. Apakah kita ada usaha untuk menambah amalan kita bila kita dapat sikit ilmu daripada kita tadabbur pagi. Hari ini kita jumpa bab tahajud. Masing-masing jawab selepas ni. Jawab selepas ni. Dah lama dah kita faham bab tahajud, kita buat ke kita tak buat? Kita dah lama faham bab witir, kita buat ke kita tak buat? Begitu kita buat masa bila? Masa muda-muda ni. Masa muda-muda ni kita dah ulang-ulang, carilah majlis ilmu. Maka carilah. Tak cukup dengan pagi-pagi. Contohnya pagi ni, pada tafsiran ayat 78-79 tu, beberapa muka dibawa oleh Ibn Katsir dalam tafsir dia. Nurul ada tafsir Ibn Katsir tu kan? Nurul bawa ke pejabat yang printed. Pergi tengok dekat kakak Nurul kau tu, awak tu, kamu tu. Tengok, panjang tafsiran dia tu. Berkenaan dengan syafaat yang baginda Rasulullah SAW boleh kurniakan kepada kita. Bagaimana para nabi dan awliya tak ada kuasa nak memberi syafaat pada kita di akhirat nanti. Bagaimana peristiwa kiamatnya ada kat situ. Hadis panjang-panjang Nurul. Jadi tak memadailah kita satu muka je pagi ni kan. Tak memadai, tak cukup. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi jangan kita rasa aku tadabbur, kau tadabbur tak?
Sebut tadabbur tu pun dah bangga kan. Izan cakap kau ada, kau ada tadabbur Quran ke? Kau tahu tak tadabbur tu apa? Jangan. Sikit sangat ni. Hari ni contoh yang terbaik. Sikit sangat apa yang kita bincang. Satu ayat. Satu ayat daripada beberapa ayat ni kan. Jadi hati-hati ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Masa bila nak buat ni semua ni, nak berubah ni masa muda. Semudalah cari majlis ilmu, masa mudalah sembahyang tahajud, masa mudalah qiyamul lail, bukan tunggu tua. Takut tak sempat tua. Takut tak sempat tua. Semalam meninggalnya sahabat kami. Meninggal sahabat kami. Masya Allah. Masya Allah, antara seorang sahabat baik saya, sahabat baik kita lah, yang bersama-sama membawa semangat untuk berubah, cari ilmu, buat amalan, semua. Antara asbabnya ialah sahabat yang baru meninggal. Jadi insyaAllah hari ini kita raikanlah dia. Siapa yang senang ini bolehlah pergi solat jenazah. 10 insyaAllah. Gitulah. Tapi tak semua orang dikurniakan begitu. Ada orang muda-muda sihat-sihat meninggal. Sahabat semalam pun dikatakan masa dia nak meninggal tu senang-senang je. Tengah borak-borak dengan suami dia, dengan isteri dia, nak pakai baju macam tu. Tiba-tiba sampai je. Taklah macam cerita Piramli tu kan. Menangis isteri tepi yang huha. Ataupun cerita Alibaba yang tu, bujang yang mati tu, meninggal. Aku mati dalam iman. Susah nak jadi macam tu kan. Jadi muda-muda sihat pun boleh mati. Jangan tunggu tua. Jadi kata kunci dia buat. Buat. Ilmu ni kena cari dan amalan tu kena buat. Wallahu a'lam. Silakan hari ni 76 sampai 86, 10 ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi udkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidus zalimin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidus zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda. Sabila wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila.
Terjemahan. Dan sesungguhnya mereka nyaris-nyaris membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah kerana engkau harus keluar daripada negeri itu. Dan andai terjadi demikian, pasti sepeninggalanmu kelak mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar sahaja. Andai Nabi Muhammad SAW diusir oleh penduduk Mekah, pasti tidak akan lama hidup di dunia dan Allah akan segera membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bukan kerana diusir kaum Quraisy, melainkan semata-mata kerana perintah Allah. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul yang kami utuskan sebelum engkau. Maksudnya, setiap umat yang mengusir rasul pasti akan dibinasakan Allah. Itulah sunnah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau akan dapati tiada perubahan di atas ketetapan kami. Dirikanlah solat sebaik matahari terbenam sehingga gelapnya malam dan dirikan pula solat subuh. Ayat ini menerangkan waktu solat yang 5, terbenam matahari untuk waktu solat zuhur dan asar, waktu gelap malam untuk waktu maghrib, isyak dan subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebahagian malam, dirikanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku daripada sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Memohon kepada Allah agar kita memasuki sesuatu ibadah dan selesai mengerjakannya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih daripada riak dan daripada sesuatu yang merosakkan pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi agar berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ada juga yang menafsirkan memohon kepada Allah agar memasuki kubur dan keluar daripadanya ketika hari kebangkitan dengan baik. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, nescaya dia berpaling dan menjauhkan diri daripada sombong. Dan apabila ditempa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat amal menurut kemampuannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui sesiapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu hanya diberi sedikit pengetahuan. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, pasti kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Tafsir Jalalain. Wa minal laili fatahajjad, dan pada sebahagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu. Bihi, dengan membaca Al-Quran. Nafilatan laka, sebagai suatu amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping sembahyang-sembahyang fardu. Asa an yab'athaka, mudah-mudahan mendudukkanmu. Rabbuka, Tuhanmu di akhirat kelak. Maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji, di mana semua orang yang terdahulu hingga orang yang kemudian memujimu kerana kamu menduduki tempat tersebut, iaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan hijrah. Tafsir Ibn Kathir. Firman Allah, dan pada sebahagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Merupakan perintah kepada Nabi SAW untuk melaksanakan qiyamul lail, solat malam, setelah solat yang wajib. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, solat apakah yang paling utama setelah solat wajib? Baginda menjawab, solat malam. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan solat malam setelah solat wajib. Solat tahajud dilaksanakan setelah tidur, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qamah, Al-Aswad, Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya. Dan pengertian ini masyhur dalam bahasa Arab. Demikian pula dalam beberapa hadis yang bersumber daripada Ibnu Abbas, Aisyah dan sahabat lainnya, diterangkan bahawa Rasulullah SAW melaksanakan solat tahajud setelah bangun daripada tidurnya.
Para ulama berbeza pendapat tentang makna nafilah pada firman-Nya, nafilatan laka. Mengikut suatu pendapat, maknanya ialah engkau Muhammad secara khusus wajib melaksanakan solat malam. Sehingga mereka mengatakan bahawa solat malam merupakan kewajipan khusus bagi Rasulullah, tidak bagi umatnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Aufi daripada Ibnu Abbas, juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Mengikut pendapat yang lain, solat malam ditetapkan sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang kemudian. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid daripada Abu Umamah Al-Bahili sebagaimana tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Firman Allah, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maksudnya, seolah-olah Allah berfirman, lakukanlah solat malam yang kami perintahkan ini agar kami menempatkanmu pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Semua makhluk akan memujimu. Begitu pula Tuhan yang menciptakan mereka semua. Ibnu Jarir mengatakan bahawa majoriti ahli tafsir berpendapat bahawa Muqaman Mahmudan ialah tempat Nabi Muhammad SAW berdiri pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia agar Allah menyelamatkan mereka daripada kesengsaraan kerana begitu dahsyatnya situasi pada hari itu. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguh, pada hari kiamat matahari akan didekatkan sehingga keringat akan mencapai ketinggian pertengahan telinga. Ketika dalam keadaan demikian, maka mereka meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Adam berkata, aku bukanlah orang yang dapat menolong kamu. Kemudian kepada Nabi Musa. Musa pun mengatakan demikian. Kemudian akhirnya kepada Nabi Muhammad. Maka baginda memberi syafaat di antara manusia, lalu baginda berjalan hingga baginda mengambil tali pintu syurga. Maka pada hari itulah Allah menempatkan Nabi Muhammad di tempat terpuji yang dipuji oleh seluruh makhluk yang berkumpul. Baik, Alhamdulillah. Ada beberapa perkara yang kita kena review semula lah. Maksudnya kena baca semula selepas ni. Pertama, bab tafsir maqaman mahmuda. Makam yang terpuji. Masa bila kita minta ni? Ada tak kita baca doa minta makam yang terpuji pada baginda untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selepas azan. Selepas azan. Siapa ingat hadis yang berkenaan doa yang selepas azan dengan fadilat itu? Apa baginda Rasulullah SAW kata? Bab azan dan doanya. Siapa ingat? Apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW? Siapa yang mendengar azan? Azan dan iqamah sama. Ya? Dalam umum hadis, azan dan iqamah. Sebab ada kata siapa yang semayang di antara dua azan. Azan dan iqamah. Dan siapa yang mendengar azan dan jawab azan seperti mana yang disarankan oleh hadis dan juga ulama. Dengar azan, diam. Semayang habiskanlah. Mengaji berhenti. Apatah lagi berborak. Apatah lagi berborak. Jangan dinaikkan volume tu pula. Sebab orang azan kuat, kita borak makin kuat. Dalam hadis tu maksud umum dia adalah bila dengar azan, jawab azan tu. Jawab iqamah tu. Selepas azan buat apa? Selepas azan buat apa dulu sebelum baca doa? Mula jawab azan, lepas tu pertama jawab azan, kedua salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan lupa salawat. Selepas salawat baca doa. Maka Rasulullah SAW janji apa? Siapa yang buat tiga perkara ni? Izan. Apa Rasulullah janji? Wajib dapat syafaat. Dia lah orang yang selayaknya mendapat syafaat aku nanti. Baca Ibn Katsir tu ya. Baca Ibn Katsir tu, tak kira dicerita ke yang printed kat Nurul tu, tengok apa dia cerita syafaat ni. Jadi itu maqaman mahmudah, ya, makam tertinggi. Sebab apa? Hanya baginda Rasulullah SAW saja yang boleh bantu kita ke akhirat nanti. Ya, itu yang pertama. Kedua, bab tahajud, saya tak nak syarah. Bab tahajud tu kata kunci dia buat je lah. Buat. Bab amalan ni, kalau kita rasa lemah lah, ini nak buat, ni nak buat. Saya ingat lagi nasihat Mutawif Haji saya dulu. Dia kata, abang-abang semua, pakcik-pakcik, kita kat Mekah ni, dia ceritakan bab umrah lah. Umrah sunat apa semua. Kita ni nak buat haji yang besarnya, umrah sunat. Jadi kita ni, jangan kerja semua sampai tertinggal semua. Bermaksud, kita jangan hulu sangat dengan ibadah ni. Nanti kita akan jumpa bab yang kita ni
membuat amalan, katakanlah Muhammad, setiap orang membuat amalan mengikut kemampuan masing-masing. So apa yang kita boleh mampu sekarang kita buatlah. Tak boleh buat hari-hari, buat selang sehari, tak boleh selang sehari seminggu sekali, tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Macam itulah lebih kurang. Tapi kena ada usaha untuk tambah. Tengok bulan ni berapa kali dapat bangun tahajud? 2 kali, alhamdulillah. Bulan depan berapa kali? 4 kali, alhamdulillah. Bulan satu lagi berapa kali? Ramadan tiap-tiap hari macam tu. Syawal patut tiap-tiap hari jugalah. Untuk yang boleh solatlah lelaki, begitu. Okey, kata maqam mahmudah. Kedua, cerita bab tahajud, kemudian dalam hadis-hadis Ibnu Katsir pun tak payah tengok tempat lain pun ada cerita pasal kiamatnya, boleh baca kiamat. Kemudian bab solat malam tu tengoklah apa dia kaifiat solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk saya sahih, saya tak terbuat. Tapi ada hadis lepas ni menunjukkan antara amal ibadah yang agak besar ialah solat witir. Teruskan kita tengok masa bila nak buat solat witir ni. Baca hadis tu. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, hendaklah ia melakukan witir di awal malam. Dan sesiapa yang berharap mampu bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam, kerana solat di akhir malam disaksikan oleh para malaikat. Dan hal itu adalah lebih afdal, utama. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi pengertian boleh melaksanakan sembahyang malam pada awal malam dan akhir malam. Sesiapa yang takut tidak dapat melaksanakan pada akhir malam, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakannya pada awal malam. Sesiapa yang merasa mampu melaksanakannya pada akhir malam, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakannya sampai akhir malam. Menjelaskan keutamaan solat malam kerana sesungguhnya solat malam itu disaksikan oleh malaikat. Baik, ada dua caranya. Satu, lepas isyak tu panjangkan sikit masa kita ibadah. Bukan masa untuk pegang. Tak nampak. Tak nampak. Bukan masa nak pegang handphone lah. Bukan lepas isyak tu kita pun sampai tidur. Tak. Cari masa lah. Cari masa lepas isyak tu sekejap. Kalau kat masjid. Kalau kat rumah tu duduk sejak atas sejadah tu, tak kira lah berapa lama untuk ibadah kita. Itu pun dah dikira sebahagian daripada qiyamul lail. Ingat, siapa pergi solat berjemaah isyak dan solat subuh berjemaah dapat pada qiyamul lail tu memanglah dapat. Jangan sebab tu nanti sebab amal pergi masjid semua tak payah dah settle dah qiyamul lail mana ni. Sebab isyak berjemaah, subuh berjemaah, settle dah bawa. Kita tunggu Ramadan besok. Janganlah tak acil lah gitu Malu kita dengan Allah. Cuba panjangkan waktu selepas isyak kita tu selepas isyak tu bacalah, baca al-Mulk siap-siap. Nak baca al-Mulk dengan apa-apa lah. Baca al-Mulk dalam hadis Rasulullah tak tidur malam sebelum selesai al-Mulk dengan sajadah contohnya. Baca dulu. Zikir dulu panjang. Nak bersuluk lah masa tu, duduk seorang-seorang. Duduk diam-diam setakat mana kita boleh lah. Lepas tu settle solat witir, habis boleh tidur. Itu satu option. Satu option lagi akhir malam. Itulah yang terbaiknya. Kita tidur dulu, kita bangun dapat terus tahajud. Buatlah apa saja. Nanti kita tengok kaifiat solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Hadis Nabawi. Abu Salamah bin Abdul Rahman mengatakan bahawa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara solat malam Rasulullah pada bulan Ramadan. Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan solat malam pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan lainnya lebih daripada 11 rakaat. Baginda solat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian baginda sembahyang 3 rakaat. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan witir? Baginda menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Baik, itu antara kaifiat. Mula-mula tu semangat dia baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan solat malam pada bulan Ramadan atau pada bulan-bulan lainnya. Settle. Tetapi tidak lebih daripada 11 rakaat. Ingatkan tak payah buat dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat 11. Kalau boleh buatlah 11, kata larat pun tak apa. Kata larat pun tak apa. Buatlah tahajud 2, buat witir 3 cukup. Ataupun buat tahajud 2, witir 1. Tengoklah masa yang awak ada Jangan tak buat langsung. Jangan
tak buat langsung. Siapa belum buat silakan, siapa yang dah buat mintalah. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Tetapkan, teguhkan, jangan bolak-balik hati. Hadis kursi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha berkat dan maha tinggi turun di tiap-tiap malam ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir. Dia berfirman, sesiapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan sesiapa yang meminta kepadaku, pasti aku penuhi. Dan sesiapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampunkan. Baik, Masya Allah. Kita tadi kita isyak dah pergi solat jemaah. Malam pula kita bangun mulai di mana Allah sendiri turun untuk mencari makhluk dia, insan dia yang nak dia makbulkan doa. Kita pergi pula semayang subuh berjemaah, dapat pahala qiyamulai penuh. Qiyamulai penuh. Bertukar pula shift pada malaikat, naik memberi laporan kepada Allah SWT. Aku tinggalkan sipulan-sipulan dalam keadaan dia bersolat. Aku tinggalkan sipulan-sipulan tadi, dia sedekah awal pagi, laporan bagus pula naik. Tak cantik hidup kita awal-awal macam tu. Awal pagi kita dah mulakan dengan kehidupan yang baik. Tak nak ke? Itu soalannya. Tak nak ke? Kalau nak, kena usaha sikit-sikit. Usaha sikit-sikit supaya kita punya hidup ni semua kita serah pada Allah. Laporan baik je kepada Allah. Nak macam tu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kita nak itulah. Ini yang terpampang besar tu. Orang kampung ni kapal tebing besar tu kat depan tu. Baca. Jangan bukan hiasan je tu. Bukan hiasan. Itu ayat tu nak bagi semangat. Nak semangat. Sebab kat semangat ni kat mana? Irji. Gitu. Masuk. Masuk radiyatan mardiyah. Yang tempat yang baik tu. Kita nak kat situ lah. Wallahualam. Saya ulang balik, tak cukup lah. Tak pada kita borak-borak awal pagi ni nak mentafsirkan 10 ayat ni. Tak cukup. Kena baca sendirilah. Baca sendiri. Tak mampu, tak faham, cari tuan guru. Tak jumpa tuan guru, mari pondok hujung minggu saya di Masjid Tengku Abang Hasan. 1 jam je seminggu. 1 jam je seminggu, pukul 9, 10.30. Settle. Aqidah settle, tasawuf settle, tafsir Al-Quran settle, hadis pun settle. Antara cabang ilmu yang kurang ada di Kuantan ni. Melainkan di pondok-pondok khusus, UIA, kurang. Memang kurang lah pengajian hadis khusus. Silakan. Wallahualam, insyaAllah esok kita ambil. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ayat 87 sampai 96. Wallahualam, saya ulang balik. Siapa yang nak taat tafsir ringkas kat internet, ikut tafsir, syarah tafsir Ustaz Abu Anas. Ustaz Abu Anas, Dr. Basit. Dr. Basit. Dia ada daripada Al-Baqarah sampai dah surah apa dah saya tak ingat. Boleh ulang balik. Satu sesi dia dalam 40 minit je macam tu. 40-45 minit. Dan dia tak meracau-racau pergi kiri kanan politik semua, tak usik. Tafsir je. Tafsir. Beberapa ayat. Satu siri berkurang 4-5 ayat macam tu. Senang-senang duduk dalam kereta pasang. Ikut taat. 1 ayat, 1 siri 1, siri 2, siri 3 habis Al-Baqarah. InsyaAllah. Itu pun tadabbur juga. Good enough insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat tubuh badan, panjang umur kita. Jumpa lagi besok dalam bacaan bersama. Tak apalah satu hari satu muka pun okey dah tu. Istiqamah lah semuanya. Assalamualaikum.